Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Saudara Muhammad Faizal, Imam Muda Saudara Muhammad Faizal Sani untuk bercakap berkenaan andai Ramadan ini yang terakhir buat kita. Saya yang setkan tajuk ni tapi lupa. Perlukan peringatan. Wallahu a'lam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurrina wa anfusina wa man sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Abang Rohimi, yang saya muliakan penghulu MCCH dan barisan AJK MCCH, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow je jawab mungkin tak sahur kot. Ni insya-Allah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya, dipanjangkan umur kita sehingga kita masuk hari ini hari yang ketiga. Betul lah, hari yang ketiga. Hari ketiga Ramadan. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah pinjamkan lagi nyawa kepada kita untuk kita teruskan beribadah. Dan alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu di pagi Ramadan yang ketiga ini. Saya tanpa berlengah masa lagi lah, saya ingat tak nak bercakap panjang, saya terus masuk kepada tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu andai Ramadan ini yang terakhir. Andai Ramadan ini yang terakhir. Jadi untuk menjawab soalan ini, izinkan saya berkongsi satu ayat yang memang famous lah, ayat yang famous dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita pergi ceramah mana-mana pun, dia akan mulakan dengan ayat Al-Quran ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sama seperti yang diwajibkan ke atas kaum yang terdahulu, semoga ataupun supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ni bukan saja Allah nak menyatakan kewajipan untuk kita berpuasa, tapi Allah juga nak bagi tahu kita matlamat kita berpuasa. Matlamat kita ataupun objektif kita berpuasa dalam bulan Ramadan ni, iaitulah yang last kali tu, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah objektif dia, kita berpuasa ni, masuk bulan Ramadan ni, itulah objektif kita nak capai, untuk menjadi seorang yang bertakwa. Okey, untuk kita mencapai takwa, untuk kita menjadi orang yang bertakwa, Allah telah tetapkan satu makhluk ataupun seorang manusia sebagai contoh untuk kita ikut. Itu tak lain tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sabit dengan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan terbaik. Dan sambung lagi lah lepas tu ya, orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan masa senang. Ini kat sini Allah sebut contoh tauladan terbaik ialah Rasulullah SAW. Dan untuk pagi ini, untuk menjawab persoalan tadi, andai ini Ramadan terakhir, apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni? Andailah katakanlah Ramadan ni Ramadan yang last, kita nak berpuasa ataupun kita nak menghadapi Ramadan ini mengikut cara Rasulullah. Mengikut cara Rasulullah SAW menghadapi Ramadan, itu puasa cara Rasulullah SAW. Tak adalah berat sangat topik pagi ni. Tajuk dia tu macam berat sangat. Andai ni Ramadan macam ingat nak mati apa semua, tapi saya bagi yang senang saja. Itu amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang kita boleh ikut, insya-Allah, yang sangat senang. Saya rasa kita ada juga antara kita yang dah memang amalkan, dan ini semua tazkirah, itu peringatan untuk kita semualah yang kita abaikan sunnah Rasulullah SAW ini. Yang pertama melewatkan sahur. Saya percaya kita semua mesti sahurlah kat sini, sebabnya sahur kat sini awal. Habis je tarawih dah dekat masuk sahur dah. Jadi insya-Allah kita tak adalah tertinggal. Cuma Nabi biasanya dia bersahur, dilewatkan waktu sahur itu. Time dia tu 1/4, seperempat malam. Seperempat malam. Lebih kurang 1 jam yang last tu kat situlah. Sekarang ni malam ada 4 jam, seperempat 1 jam last lah sebelum subuh. Time tu lah seelok-eloknya untuk kita bersahur. Dan kelebihannya disebutkan dalam satu hadis. Saya tak hafal hadis ni, kena baca, kena guna macam ni. Tak apa. Okey, dalam satu hadis, cabut boleh kan? Boleh cabut. Supaya bebas sikit. Okey. Bebas sikit bergerak. Okey. Okey, dalam satu hadis, kelebihan bersahur ini, semua sahur adalah berkat, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun di antara kamu hanya meneguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas orang-orang yang melakukan sahur. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Munzir. Kat sini disebutkan kelebihan bersahur itu ada berkat. Walaupun terlambat, walaupun dah terjaga lewat, insya-Allah sempat lagi untuk kita bersahur, sekadar teguk air saja, minum air, tak payah makan pun tak apa, yang pentingnya bersahur. Kerana ada keberkatannya, kelebihannya, kita akan tak rasa letih dan juga tak rasa lesu sepanjang berpuasa. Dan bila cerita tentang bersahur ini, teringat saya dalam satu, saya pernah dengar satu tazkirah Ramadan juga di masjid di rumah saya di Malaysia. Ustaz tu dia melontarkan satu situasi. Dia kata ini kes yang lewat ni lah, kes lewat bangun sahur. Dia kata sepasang suami isteri ni bila dia terjaga sahur dah terlambat lah, dah bangun lambat, dan dia terus buka peti ais, tengok apa yang ada dalam peti ais, boleh makan time tu lah. Dia tengok ada kangkung aje untuk dia nak masak. Saya pun tak tahu kenapa dia pilih sayur kangkung. Mungkin dia tak kena GST dan harga dia tak naik kan yang baru ni. Ada kangkung tu, wife dia pun terus goreng kangkung, makan dengan nasi. So tengah makan-makan tu, tiba-tiba rumah pun dekat dengan masjid, dengar azan subuh. Tengah makan dengar azan subuh. Dan nak dijadikan cerita, suami ni tengah makan, kangkung tu memang panjang. Itu sebab dia pilih kangkung, sebab kangkung tu sayur panjang-panjang, tak sempat nak potong jadi. Masa tengah makan tu sangkut. Setengah kangkung dalam tekak, setengah lagi dekat luar. Saya pun tak tahu betul ke tak cerita ni, tapi dia bagi situasi macam tu lah. Sebab dia nak tanya soalan sebenarnya. Dia nak tanya soalan. Tapi jangan risau, saya tak ada tanya orang kat sini ya.
Saya tanya soalan, saya jawab sendiri ya. Itu ya kuliah dewasa macam tu lah. Ustaz bagi soalan, ustaz jawab sendiri. Jadi dia kata macam mana dia nak buat? Azan, orang dah azan subuh, dah masuk waktu subuh. Lepas tu dekat dalam mulut dia ada makanan yang separuh kat dalam, separuh kat luar. Maknanya kalau dia telan, batal juga sebabnya makan dengan sengaja. Kalau dia tarik keluar, jika muntah dengan sengaja sebab dah masuk dalam separuh. Dia tanya soalan, saya tanya ramai dengan imam-imam semua kena tanya. Semua tak erti nak jawab macam mana. Tapi jawapan dia agak pelik lah. Jawapan dia agak pelik. Solution dia kata masa tu dia kata berhenti. Lepas tu buat nak pergi ke ni, pergi ke dapur ke sink tu, dia kata buat jatuh. Buat jatuh, buat macam tersadung sikit, terjatuh. Bila terjatuh tu tengok kangkung tu macam mana, makanan tu tertelan ke terluah. Kalau terluah, maka dia muntah dengan tidak sengaja, bukan sengaja sebab dia terjatuh tadi. Agak pelik ya jawapan dia. Dan kalau dia tertelan, maka dia telan makan bukan dengan sengaja, tak sengaja. Menjadikan alasan tak sengaja tu. Itu dia punya jawapan lah. Dan saya agak tak setuju dengan jawapan tu. Sebabnya saya jumpa satu hadis ni. Itu dia. Yang mana Nabi kata, apabila salah seorang di antara kamu mendengar azan subuh padahal bekas minuman masih di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga dia menyelesaikan meminumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka kat sini Nabi pesan dah, kalau yang dah terlewat ni, jika ada lagi biasa lepas makan kita minum, pegang cawan, tiba-tiba azan subuh, masuk subuh, maka Nabi kata habiskan apa yang ada dalam cawan tu. Tapi ini tak bermaksud green light untuk kita teruskan bersahur kan, terus makan bila orang dah azan. Mentang-mentang lah dah jumpa hadis ni, terus bila 2-3 minit nak azan tu terus dia pegang ayam sebelah kan, pegang air sebelah, okey relax ke. Bila azan ni okey, dia relax makan ayam sebelah, minum air lagi sebelah sampai habis. Nabi kata kena habiskan apa yang dalam tangan. Tak, bukan itu green light. Bukan green light untuk kita buat macam tu, tapi untuk orang yang terlewat tadi, untuk yang tak sedar kan, kita makan tiba-tiba dah azan, maka habiskan apa yang ada di tangan. Apatah lagi kalau dah ada kat mulut, memang kena telan je lah kan? Macam kes kangkung tadi, telan je lah, dah ada kat mulut, dah masuk separuh dah pun. Jadi telan je lah, tak payah nak buat terjatuh dan tak sengaja telan ataupun luahkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, cepatkanlah berbuka. Dengan sabit hadis, umatku sentiasa berada di dalam keadaan baik, iaitu berkat, selama mana mereka mempercepatkan berbuka apabila masuk waktunya dan melambatkan makan sahur. Kat sini pun ada dalil juga untuk kita melewatkan sahur. Tapi kat sini point dia, Nabi suruh kita mempercepatkan berbuka. Maknanya kata masuk je waktu. Kat sini kita tak ada dengar azan sebabnya masjid dalam masjid je yang kita boleh dengar azan. Kat rumah tengoklah time tu lah. Tengok time tu. Masuk je sedetik je buka, terus kita makan, jangan lengah-lengah lagi. Tapi kat sini saya rasa tak ada masalah sebab sini buka pun masuk waktu lewat. Masuk waktu lewat. So memang semua dah tertunggu-tunggu nak berbuka kot. Agaknya lah kalau macam family saya semua dah duduk kat meja tu tengok jam kan. Kira detik kan. Countdown 10, 9, 8 kan. Masuk waktu je ngap terus. Kan? Jangan tunggu-tunggu. Bukan apa? Yang ni saya rasa semua orang tahu. Cuma jangan kita lalaikan. Jangan kita lalaikan mempercepatkan berbuka ni. Kerana ada setengah kita dia terlewat juga. Biasa kat Malaysia pernah terjadi pada dekat penceramah juga. Masa saya bertugas imam dekat masjid kat rumah saya, masa bulan Ramadan dipanggil penceramah, itu tazkirah asar. Dan bila nak buka tu, dia jemputlah imam bertugas untuk buka sekali, meraihkan penceramah. Jadi yang jemput tu SU masjid. Dan masa sementara tunggu nak buka tu sembang-sembang dengan penceramah semua. Dan SU tu dia sembang-sembang dengan penceramah tu, cerita macam-macam. Tiba-tiba orang azan. Dah masuk waktu.
Bilal pun azan kat masjid. Saya terus mengamalkan sunnah tadi. Saya terus ambil buah kurma. Bismillah, terus makan. Yang penceramah dengan SU tadi duduk sembang lagi. Dia menghabiskan cerita dia. Agaknya cerita dia dah separuh jalan. Dia habiskan dulu cerita dia. Lepas tu buat SU kata, "Oh ustaz, sila buka kan." Kata, "Dah buka, dah azan dah ni." Lepas tu kata, "Okey, mari kita minta imam kita bacakan doa." Kali tengok imam dah baik je, dah makan karipak dah pun. Tambah dah habis dah. Kurma dah habis makan dah makan karipak, dah makan cucu badak semua So bukan nak kata kita, tapi seorang penceramah, seorang ustaz juga pun dia kadang-kadang dia terlalai juga. Dah azan betulnya dia stop cerita, makan je lah terus. Tapi dia masih lagi sembang kan. Lalaikan sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berbuka dengan kurma atau seteguk air. Dalam satu hadis Nabi bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Ini bukan Nabi yang bersabda, tapi sahabat yang menceritakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah, iaitu rutab. Jika tidak ada rutab, maka berbuka dengan kurma kering, iaitu tamar. Jika tidak ada tamar, maka minum dengan seteguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan ramai lagi yang meriwayatkan hadis ni. Di kat sini Nabi sarankan kita berbuka dengan tamar ataupun bukan tamar, kurma basah. Kurma basah iaitu rotab. Itu yang utamanya lah. Cari kurma basah, rotab dulu. Kalau tak ada baru cari tamar tadi, iaitu kurma kering. Kalau tak ada sangat, kurit-kurit tak ada, minum aja air kosong, air kosong seteguk untuk membatalkan puasa kita. Kalau yang kurma ayam, kurma daging tu itu kemudian lah, bukan masa ni. Jadi kita buka nak batalkan puasa kita tadi, kita ambil lah kurma basah. Ini pun sama juga, boleh dijadikan panduan kalau kita nak sedekah tamar, sedekah kurma pada masjid ke, pada siapa-siapa, kita bagi dia yang pertamanya kurma basah, bagi dia rotab. Bagi rotab, itu yang terbaik. Sebab dia melt in your mouth kan. Dia makan dia terus, dia cair kat mulut, tak ada sangkut-sangkut. Kalau kurma kering ni, kalau bagi kat masjid, kesian dekat imam lah. Sebab imam ni, kalau nanti bila nak semayang lagi, dia Bismillahirrahmanirrahim, dia sekejap sangkut kulit tamar tu kering, sangkut dekat tekak dia. Tak senang dia nak mengimamkan solat. Jadi bagi yang terbaiknya kurma basah. Kurma basah. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Waktu berbuka itu waktu yang afdal berdoa. Dan satu doa yang Nabi selalu baca, yang disabitkan dengan hadis, iaitulah yang terpapar dekat skrin ni, dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maksud dia, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkong, dan telah ditetapkan pahala insya-Allah, dengan izin Allah ataupun jika diizinkan Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, Hakim, Ibnu Sunni, Nasa'i dan Qutni dan ramai lagi meriwayatkan hadis ni. Jadi yang kita biasa baca itu pun boleh juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu pun boleh juga. Cuma yang tu tidak disabitkan dengan hadis yang sahih. Itu daripada hadis yang amat dhaif, yang lemah, dan kita tak boleh nak kaitkan dengan Rasulullah. Yang ini memang Rasulullah baca dan banyak perawinya, dan dikatakan hadis yang hasan. Eloklah kita amalkan yang ini. Ya, wa dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Doalah. Tapi masa bila nak doa? Bukannya sebelum kita berbuka, tapi lepas kita batalkan puasa tu. Bila nak makan kurma tadi, kita baca bismillah dan doa makan. Allahumma barik lana ataupun Allahumma barik lana fi samarina, makan buah.
Lepas tu dah makan tu baru kita baca ni. Sebabnya ini doa setelah berbuka puasa. Dan kalau tengok kat situ dia gunakan semuanya perkataan dia past tense. Semua past tense, semua yang dah berlaku ya. Zahaba, telah pergi ataupun telah hilanglah. Az-zama'u, dahaga, telah hilang. Maknanya kita dah buka siap-siap lah baru kita berdoa yang ni. Kalau tengok kat Malaysia, kat TV Malaysia biasanya sebelum berbuka, sebelum azan tu je dah keluar dah siap-siap doa berbuka puasa. Pun tak tepat jugalah, bukannya baca masa tu, tapi kita baca lepas kita berbuka. Allahumma laka sumtu kan. Sumtu tu saya sudah berpuasa, past tense. Dah berpuasa tapi last kali tu apa? Aftartu, saya sudah berbuka kan. Aftartu, saya sudah berbuka. Padahal kita belum buka lagi. Jadi yang paling tepatnya baca masa lepas kita makan lah. Dah makan tu baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ataupun nak baca yang ni pun boleh juga. Dhahabal dhama'u wa batallati urqu wa thabatal ajru insya-Allah. Ini yang ke berapa tadi? 5. Okey, ini yang kelima. Insya-Allah kita boleh amalkan. Seterusnya mendirikan solat malam. Mendirikan solat malam. Dalam satu hadis yang agak glamour juga bila bulan puasa ni, sesiapa yang beribadah malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, imanan wahtisaban, berharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kat sini kelebihan mendirikan solat malam iaitu solat tarawih. Solat tarawih yang dikhususkan pada bulan Ramadan, dan Nabi memang buat solat tarawih ini, cuma Nabi tidak berjamaah secara terus. Bukannya Nabi terus setiap hari sepanjang bulan Ramadan tu dia solat tarawih berjamaah, tapi ada hari yang Nabi buat di rumah. Kerana Nabi takut akan diwajibkan ke atas kita ni, orang yang kemudian ini, solat tarawih berjamaah. Jadi Nabi kadang-kadang Nabi buat kat rumah, ada time Nabi buat di masjid, dan akan diampunkan. Kelebihannya diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Terampun dosa, itu yang matlamat kita juga. Nak jadi orang yang bertakwa, mestilah Allah ampunkan dulu dosa kita, barulah kita sampai ke level takwa itu. Dan saya nak ingatkan dekat sini, dalam satu hadis lagi selepas ini, yang ni, apabila seseorang yang menunaikan solat bersama imamnya sehinggalah imam itu selesai dan beredar, hatta yansurif, dikirakan untuknya makmum pahala qiyam semalaman, sepanjang malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi dalam hadis ni Nabi tekankan untuk kita, kalau yang ikut jemaah kat masjid, tunggulah sampai imam tu habis. Ikut berjemaah sampai imam tu habis. Maknanya kata kalau kat sini sampai habis witir lah. Jangan kita balik awal. Sebabnya kelebihan dia mendapat pahala sepanjang malam. Pahala beribadat ataupun solat sepanjang malam. Ini dalam satu kisah, sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya bila hari yang Nabi berjemaah di masjid, habis saja solat tarawih dan witir, sahabat tanya Nabi, balik ni nak solat apa pula? Dia tanya, balik nanti, balik rumah kita nak solat apa? Nabi jawab, ini jawapan Nabi. Nabi kata, apabila kamu ikut imam sampai imam tu habis, maka dapat pahala qiyam sepanjang malam. Maknanya kata, dengan ikti kata lain, balik ni tidur je lah, tak payahlah nak solat lagi. Sebabnya dah dapatlah pahala beribadat sepanjang malam. Dah dapat dah siap-siap. Jadi balik tidur, so ready untuk sahur. Dan kalau nak solat pun, solat tahajud 2 rakaat sahaja. Tak payah nak bersengkang mata sepanjang malam sampai sahur untuk beribadat. Kerana kalau ikut imam, insya-Allah dapat pahala. Dapat pahala beribadat sepanjang malam. Jadi jangan kita lepaskan peluang ni. Walaupun kat sini saya first time sembahyang witir kat sini, dia agak berbeza sikit dengan yang kita buat kat Malaysia. Dia ada kunut pada rakaat ketiga. Tak tahulah masjid tempat lain macam mana, tapi masjid kat tempat saya macam tu lah.
kat khizrah masjid tu, dia 3 rakaat straight, tak ada 2 salam. Kita di Malaysia biasa 3 rakaat 2 salam, tapi kat sini 3 rakaat 1 salam, dan rakaat kedua ada tahiyat awal. Lepas tu rakaat ketiga lepas baca Fatihah dengan surah pilihan, dia angkat takbir, letak balik, qiyam, masih qiyam lagi, baca doa kunut. Doa kunut secara senyap-senyap lah, semua baca sendiri. Lepas tu baru rokok dan habislah sujud sampai tahiyat akhir. Agak pelik sikit, first time kat sini saya macam, oh macam ni tak pernah lagi. So balik rumah Google, tanya Google, siapa lagi nak tanya Google. Google kata, oh macam itulah cara Hanafi semayang witir. Dan jangan kita lepaskan peluang, walaupun witir dia berbeza, follow je lah. Follow je lah, tak ada masalah, bukannya salah, betul juga. Ada hadis-hadis dia, macam mana dia buat solat witir macam tu, ada disabitkan dengan hadis, dan kita follow je sampai habis. InsyaAllah dapat pahala qiyam sepanjang malam. Seterusnya, yang ke-6 tak silap saya, banyak bersedekah dan tadarus Al-Quran. Dalam satu hadis diceritakan oleh seorang sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih besar kedermawanannya pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril biasanya menemuinya setiap malam Ramadan, lalu tadarus Al-Quran dengan beliau. Sungguh Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril menjadi orang yang lebih murah hati dalam kebaikan, sehingga lebih banyak memberi seperti tiupan angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni kat sini nak diceritakan Nabi banyak bersedekah, dan lagi lama Ramadan itu, semakin hari semakin banyak sedekah Nabi SAW. Dan Nabi juga bertadarus Al-Quran. Tapi Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Kita kat sini, kita tadarus sesama sendirilah, tak payah nak tunggu malaikat datang baru kita nak bertadarus. Kita terus saja bertadarus. Jadi itu antara inisiatif yang dilakukan oleh AJK MCCH. Kita dah bahagikan kumpulan tadarus, dan insyaAllah kalau boleh kita bertadarus. Kalau tak dapat setiap hari, seminggu sekali, waktu weekend pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya kita teruskan bertadarus tu. Kita amalkan tadarus ini kerana ia sabit dengan amalan Rasulullah SAW. Dan jangan lupa sedekah. Sedekah ni kalau tak dapat banyak, tak dapat 5 pound, 10 pound, 1 pound sehari pun jadilah. Yang penting berterusan setiap hari kita amalkan sedekah ni. Nak sedekah ke mana? Masjid ada banyak tabung, tak ada masalah kan. Letak je mana-mana tabung. Ataupun kalau khizrah masjid, tiap-tiap hari dia ada kutipan, bukan untuk masjid saja, tapi kutipan yang special, dana-dana tertentu untuk disalurkan ke Syria lah, ke Palestin, ke Baruni, Rohingya. Jadi make sure bawa duit tiap-tiap hari ke masjid, dan sedekahlah setiap hari. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Yang pentingnya amalan tu berterusan, ada sedekah setiap hari. Kita tak tahu yang mana satu sedekah kita itu Allah akan balas kita. Kita tak tahu mana satu jackpot. Buat kata ni Ustaz Badrul Amin, dia kata kita ni boleh berjudi dengan Allah. Kita main jackpot kan, kita tak tahu, kita berjudi dengan Allah. Bukan judi yang dekat kasino tu, tapi judi dengan Allah. Dia kata tiap-tiap hari kita sedekah, kita tengok, kita taruhkan yang mana satu akan kena jackpot, dia kata. Kalau kena satu hari tu kita sedekah 10 pound, kena jackpot, insya-Allah dia punya balasan dia beribu-ribu kali ganda lagi, Allah balas balik kat kita, insya-Allah. Okey, yang ni saya rasa yang terakhir kot. Okey, yang ni yang terakhir, yang ke-7 ke ke-6 tadi. Memberi makan orang yang berpuasa. Ini satu tips yang Rasulullah SAW dia bagi yang kepada kita, macam mana kita nak mendapat pahala yang berganda. Pahala yang berganda dalam bulan puasa ni, bukannya kita dapat pahala puasa kita sahaja, tapi kita dapat juga mengaut pahala puasa orang lain juga. Dalam satu hadis, sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi kat sini satu tips daripada Rasulullah SAW, maka kita jamu orang berbuka puasa. Kalau tak dapat nak jamu ramai, kalau bajet kecil, tak dapat satu masjid, kita belanja keluarga kita pun cukup dah. Ataupun panggil kawan-kawan datang rumah, berbuka di rumah. Ataupun bagi ibu-ibu
masak untuk keluarga dia, insya-Allah dia akan dapat pahala puasa suami dia, puasa anak-anak dia, insya-Allah. Ataupun bagi bapa-bapa yang jarang-jarang masak ni, boleh beli kat kedai. Kalau tak nak masak, belilah kat kedai, beli dan jamu keluarga, insya-Allah dia akan dapat juga pahala puasa isteri dia dan juga anak-anak dia. Dan diamalkanlah tiap-tiap hari bersama keluarga. Dan kalau ada bajet lebih sikit, keluarlah sikit untuk kawan-kawan juga. Dan juga masjid-masjid kan. Masjid-masjid pun ada buat berbuka puasa. Dan dia kutip duit sebenarnya, bukannya daripada duit masjid, tapi duit kutipan qariah, ahli qariahnya. Jadi jangan lupa kita amalkan yang ni bagi makan puasa. Niatkan kita nak dapatkan pahala tu. Okey, saya rasa itu saja yang amalan-amalan ni. Tak nak bagi banyak-banyak, sebab lagi nanti tak terbuat. Jadi ada berapa tadi? Yang pertamanya, saya recap balik. Yang pertamanya, melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Yang kedua, mempercepatkan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan kurma ataupun seteguk air. Kalau tak dapat kurma dah, carilah air kosong saja untuk dibatalkan puasa. Yang keempat, solat tarawih. Itu bukan solat tarawih, solat malam. Iaitu dikhususkan solat tarawih. Dan amalkan, jangan tak buat. Dan tunggulah sehingga imam selesai solat untuk kita dapat pahala free sahaja solat sepanjang malam. Yang kelima tadi, tadarus Al-Quran dan bersedekah. Banyakkan bersedekah kalau boleh setiap hari. Dan tadarus Al-Quran pun kalau tak dapat bertadarus setiap hari, seminggu sekali mengikut grup yang dah dibagi tu. Kalau tak pun jangan tinggalkan baca Quran setiap hari. Dan yang last but not least yang ni, memberi makan pada orang yang berpuasa untuk kita dapat pahala yang berlipat kali ganda. Kalau nak harapkan puasa kita seorang je, mungkin banyak kekurangannya. Mana taknya keluar-keluar rumah dah ada macam-macam. Kat rumah pun ada macam-macam yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Buka handphone dia, nampak gambar makanan macam-macam. Tengok, oh kejap keluar ni, oh macam-macam. Makin susut pahala puasa kita. Jadi cara nak dapat balik, nak penuhkan balik pahala puasa tadi, jamu makan. Jamu makan. Dan ada masa lagi ke? Lagi sikit. Dalam satu saya kongsi satu ayat dalam surah Al-Maidah. Satu potong di hujung ayat tu, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang bermaksud Habil, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihissalam, menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban ataupun amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ini nak menjawab balik yang tadi. Kiranya ini Ramadan yang terakhir, maka apa yang kita nak buat? Kita nak jadi orang yang bertakwa. Dan kita nak jadi orang yang bertakwa, kita kena ikut hadis Nabi, ikut sunnah Nabi Rasulullah SAW. Dan bila dah ikut tu, macam mana kita nak check? Kita nak check balik amalan kita tu lepas Ramadan ni. Kita nak check adakah amalan tu diterima ataupun tak. Kerana amalan yang terima itu dalam Al-Quran ni, Al-Maidah ayat 27, amalan yang diterima ialah amalan orang yang bertakwa. Maknanya jika amalan kita diterima, maka kita dah sampai kepada objektif tadi. Objektif berpuasa, iaitu menjadi orang yang bertakwa. Dan kita tengok apakah tanda-tandanya. Yang pertama, istiqamah dalam beramal. Something yang kita boleh check lepas Ramadan nanti. Kita tengok adakah kita ni istiqamah, masihkah lagi kita maintain kita punya amal ibadat kita dalam bulan puasa ini. Contohnya, kita solat berjemaah, solat jemaah dalam bulan Ramadan ni. Solat fardu rajin kita berjemaah dan pergi masjid. Dan lepas puasa ni, lepas bulan Ramadan, kita tengok, kita cek balik diri kita, adakah kita masih lagi istiqamah, masih lagi berjemaah, solat berjemaah dan pergi ke masjid. Kalau dalam bulan puasa kita bertadarus Al-Quran, ataupun kita banyak membaca Al-Quran, habis saja puasa, masuk keluar bulan Ramadan, adakah kita masih lagi membaca Al-Quran ataupun kita tinggalkan terus? Adakah kita masih istiqamah? Itu satu tanda yang kita boleh lihat. Dan dalam surah Al-Aqaf ayat 13 hingga 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Itu dia kataan tu, istiqamah. Thumma istaqamu, di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita, mereka tidak akan sedih, mereka akan sentiasa bergembira. Merekalah ahli syurga, tetap kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Jadi kat sini Allah akan balas dengan syurga atas amalan soleh yang dilakukan sekiranya dia beristiqamah. Itu yang kedua, bertambah amal ibadat. Tadi istiqamah, apa yang kita buat dekat dalam bulan puasa ni, di luar bulan puasa pun kita teruskan lagi. Yang keduanya, bertambah amal ibadat kita. Contohnya, lepas bulan puasa ni lagi banyak kita solat sunat. Contohnya, lepas solat fardu je tergerak hati untuk solat sunat rawatib. Mungkin sebelum ni tak buat, sebelum Ramadan habis sembahyang fardu, habis gitu saja, habis sembahyang terus belah. Tapi lepas puasa ni, lepas bulan Ramadan, habis solat fardu, kita gandingkan dengan solat sunat rawatib. Bertambah amalan kat situ. Ataupun lepas je Ramadan ni tergerak hati kita untuk mengamalkan solat sunat duha. Sebelum ni tak pernah buat pun, tapi tiba-tiba lepas saja Ramadan Allah gerakkan hati kita, oh rasa macam nak buat lah. Rasa macam nak buat, dan dia terus buat. Jadi bertambah amalan. Ada solat duha, dulu tak solat duha, sekarang dah solat duha. Dulu tak solat sunat rawatib, sekarang dah buat solat sunat. Kalau dulu tak buat, dulu tak ada puasa sunat, habis saja Ramadan puasa Isnin Khamis. Dia tergerak hati sendiri, automatik je datang sendiri, disebabkan oleh amalannya diterima. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah dimudahkan Allah melaksanakan kebaikan setelahnya, dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Maka apabila Allah telah menerima amalan seorang hamba, nescaya Allah akan memberinya taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan memalingkannya dari perbuatan maksiat kepadanya. Ini kat sini kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata jika kita ni dah buat baik, Allah permudahkan lagi untuk kita buat kebaikan. Jadi bertambah-tambah lagi lah kebaikan yang kita buat tu. Tergerak hati, Allah gerakkan hati kita untuk melaksanakan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan yang dilarang Allah. Meninggalkan yang dilarang Allah. Yang ini agak sukar juga kepada kita ni, orang-orang biasa ni, nak tinggalkan amalan-amalan yang tak elok ni selepas bulan Ramadan. Tapi jika kita berjaya meninggalkannya, maka insya-Allah amalan kita diterima dan kita telah mencapai matlamat, iaitu takwa tadi. Meninggalkan apa yang dalam. Contohnya, sebelum ni, sebelum Ramadan, kalau kita kuat mengumpat, pantang jumpa je geng dia, perempuan cerita. Tapi lepas Ramadan terus tak mengumpat dah, cerita benda yang baik-baik je. Ataupun dulu sebelum Ramadan kita suka dengar muzik-muzik yang melalaikan, contohnya. Lepas Ramadan banyak dengar nasyid dia, contohnya lah. Ataupun kalau buka TV pun buka ceramah. Ada ke TV ceramah kat sini? Tak ada. Tak apa, buka internet lah, tengok, banyak dengar ceramah. Kurang dah dengar yang lara ni, yang melalaikan. Dalam satu surah dalam satu ayat surah Al-Hujurat, untuk ayat yang ke-7, Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnallaha habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Maksudnya, Allah menjadikan iman satu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Kat sini Allah kata orang
menurut jalan yang lurus, iaitu orang-orang yang bertakwa. Apabila dia dah sampai ataupun diterima amal ibadatnya, maka dia akan benci kepada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Bukan saja yang tu confirm lah kekafiran dan juga fasik dan juga perbuatan derhaka yang mendatangkan dosa, maksiat kepada Allah, dia benci kepada perkara-perkara tersebut. Jadi insya-Allah setakat itu saja 3 tadi yang saya dapat kongsikan tadi, tanda-tanda amal ibadat diterima. Saya recap balik. Yang pertama tadi, istiqamah dalam amalan. Kita boleh cek lepas Ramadan nanti, kita tengok adakah kita masih lagi teruskan momentum Ramadan ni. Yang kedua, bertambah amalan. Kita tengok adakah amal ibadah kita bertambah lagi ataupun sama saja sebelum Ramadan macam tu, lepas Ramadan pun macam tu juga, tak bertambah sikit pun. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar ataupun yang tidak baik yang kita pernah buat dulu dan lepas Ramadan kita tak buat dah. Tinggal terus dan terus kita improve diri kita. Jadi insya-Allah dalam 3 ni kita lihatlah, bukannya mesti ada 3 perkara ni, tapi salah satu pun insya-Allah amal ibadat kita itu diterima Allah. Namun begitu, bukanlah ini confirmation. Bila ada je 3 tanda ni, oh amal ibadatku diterima ni. Bukan itu maknanya, tapi sekadar untuk kita menyedapkan hati kita, memuaskan hati kita yang mana kita dah, bila dah ada tanda tu, ada harapan amalan kita diterima dan kita dah capai objektif puasa itu sendiri dalam bulan Ramadan. Jadi dengan itu, terima kasih kepada yang hadir pada hari ini kerana meluangkan masa untuk mendengar sedikit sebanyak daripada saya. Saya bukanlah ustaz ataupun imam muda, saya cuma seorang engineer biasa saja. Nak start pun tadi tergagap-gagap sikit, tapi minta maaf lah, kita lepas tu dah flow okey je kan. Jadi terima kasih kepada semua. Harapkan apa yang saya sampaikan hari ini dapat kita amalkan dan disampaikan kepada yang tak dapat hadir pada hari ini, pada ahli keluarga kita, kat rumah jiran-jiran kita yang mana kita kenal. Sampaikanlah amalan sunnah dan juga tanda-tanda amal ibadat itu diterima. Dengan itu saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.